Okey, alhamdulillah, budak saya minta maaf ni buat sikit. Budak saya kat Bangun ni. So ada sedikit pengurusan saya buat, so rushing. Nanti ke office, sebab kita ada kursus. So lepas tu lewat sikit lah. Okay, nanti attendance saya ambil ujung. Sebab dah buat start ni kan, ambil kita lagi lambat lah. So tengok total dah 37 orang. Jadi kalau dapat lihat masing-masing punya apa ni kamera lah, siapa dekat kamera lah. Nanti sebab dia nak testing, saya pun kat Pagu. So saya pun tengah testing lah lain-lain kat Pagu ni macam mana. Tak ambil tender dah sudah tak tulis lah. Jangan live dulu. Okay, jadi untuk hari ni kita cuba start kita punya part lah. Okay, boleh nampak lah screen? Boleh sir, boleh. Okay. Boleh sir. Okay, terima kasih. So hari ni actually kita cuba go through untuk chapter 1. Okay, itu yang kita cuba try lah. So, untuk chapter 1. So apa yang part yang kita nak discuss kalau tengok kat sini Okay, untuk chapter 1 actually untuk kata the main point saya dah sedikit highlight pada last week waktu kita pertemuan briefing tu. So hari tu chapter 1 tengok tajuk pun saya rasa saya boleh ulas banyak lah. Okay, kita ada tiga komponen yang you boleh nampak sini. First, electromechanical control device. So sebuah device kita tahu lah, dia adalah sebuah komponen. Ialah komponen. So sebut dan the last chapter ataupun last subject yang you dah belajar tentang elektronik ni yang last. Ialah dah kenal secara mudahnya managernya, dah kenal dengan dua device yang kita kenal, iaitu BJT ataupun transistor. Second one adalah FET ataupun JFET, specifically JFET lah. Itu electronics. Okay, untuk subjek ni JE32003, so same as electronic dengan 3 kredit. Kita ada theoretical and kita ada lab. Okay, jadi tapi apa beza antara elektronik dan industrial elektronik? Nama subjek pun lebih kurang sama. Itu elektronik, ni kita dah lepas belajar lah. Sekarang adalah subjek industrial elektronik. Buat industrial kita tahu lah, actually closely akan relate to the industry. Itu yang all kena aware, kena maklum. Bila sebut industrial elektronik, maksud dia itu kita terus belajar specifically ada part ataupun komponen yang you directly apply dekat industri. Itu yang you kena aware. So tapi adakah bermaksud BJT dengan JFET ni tak apply? No. Itu bukan maksudnya lah. Sebab BJT ni JFET betul, ada juga kat industri, tapi sebenarnya dah embedded. Embedded tu maksud dah ada dalam satu sistem yang komplit. Contoh paling mudah bila sebut embedded system ni, yang you all memang dah belajar adalah macam Arduino. Arduino tu macam embedded system lah. Adalah satu embedded system. Maksudnya semua dah ada. Sebab Arduino semua dah ada. Maksud dalam tu, you dalam tu komponen tu kecil. You tak tahu pun dalam tu apa. You tahu, you connect, you tutup, you program, dapat hasil.
tu yang dah belajar. Okay, itu namanya embedded system. Dia dah complete set. So BJT JFX ni ada dah ni. Memang ada dah ni. Memang ada dah Arduino tu. Tapi tak belajar directly lah. Betul. Jenis apa, model apa spek dia. Tak belajar. So sama juga untuk industrial elektronik. So sama juga dengan industrial elektronik. You tak akan belajar detail apa dalam no, tapi kita belajar terus one set. Maksud yang set apa yang directly apply dekat industri. Apply in industri. Dan dia memang kata compulsory memang you kena well known dan tahu. Kena tahulah. Contoh yang lepas yang dah stok. Dia dah kenal sudah 3 item dia stok tu. You dah belajar actually dah 3 secara langsung you dah telah dikenalkan 3 device. Tiba dia hang pula. 3 device 3 device. 3 device untuk understand yang di mana dia ada sebut tadi first dia sebut pasal PLC. Ada sebut pasal pneumatic dan disebut pasal hydraulic. So petang ni untuk quiz, ada yang bertanya, ada yang diam. Sebab memang dalam makluman saya tak mention lah. Quiz tu untuk apa? Jadi quiz bukan untuk sesi hari ni, tapi quiz fokus untuk just talk. Dan you boleh repeat pun, saya ada bagi recorded session. So you just tengok banyak kali tak apa. So untuk quiz ada 10 soalan. Ada 10 soalan untuk petang ni. So kata lah sepanjang you join the talk tu memang tu you belajar. You kena aware. So ini waktu yang dah setok yang dah setak langsung telah dikenalkan. Yang kita akan belajar lah. Ini dalam chapter 3 saya. Ini 4. Ini 4 sama. Okay. Tapi untuk first chapter kita belajar basic component. Betul-betul basic component. Maksudnya umpama sebelum kita pergi PLC tadi, kita kenal dulu apa dalam dia. Okey, contoh kalau ni PLC. So, dalam PLC ni apa dia? Ni ada. Itu yang kita cuba aware. Contoh pneumatic, dia ada beberapa part. Terus ada sensor, ada part. So, apa dalam tu? So, ni ada. Itu satu part lah. So, sebelum kita kena embedded sistem yang ada, iaitu PLC, kita kenal dulu apa langsung, apa dalam. Dan benda tu tak susah pun. Tak terlampau. Kata tak sesuka mana lah. So untuk first chapter ni, okay, nama device dan saya sebut ni basic component. Sebut basic component dan paling penting beza industrial elektronik dengan elektronik yang you belajar adalah untuk first chapter ni lah. Nampak dia combine ada 2 main factor lah. Kalau elektronik yang you belajar memang hanya fully elektronik saja. Hanya elektronik saja yang you kenal. Kawan dia boleh masuk tak kawan? Saya dengar ada kawan-kawan nak masuk ni. Dia masuk tak? Dah masuk ke kawan ni? Sir, ada student belum masuk grup kelas sir. Boleh share link kelas. Okey dah. So, siapa baru masuk tu? Sebab ni dapat satu orang. Betul tu. Satu orang. Okey. Saya proceed dulu . So, untuk apa yang you boleh katakan out dengan dia punya definition lah, atau perbezaan yang paling penting adalah kalau elektronik memang kita fokus on elektronik saja, electrical part saja, hanya current, voltage and resistance. Dan kalau BJT kita ada satu lagi iaitu Z, impedance. Kan? Itu yang nak belajar. That's all kata item yang kita belajar semua related to elektronik yang kita saja. Kita tak sentuh pun pada mechanical. So
beza industrial elektronik adalah ada elemen. Itu beza penting. Elektro tu masalah elektronik ya. Elektronik, mechanical adalah mechanical part. So dia ada combination antara electrical part dengan mechanical part. Ada yang masuk. Ada yang baru nak masuk boleh masuk tu. Ini nak keluar selalu ni. Dah, okay. Dia tak auto pula. Okey, untuk persepsi ni saya ringkaskan ya. Yang all tak perlu lebih balik. Saya ringkaskan untuk first chapter. Untuk chapter 1 kita ada 5 main component lah. Saya ringkaskan untuk senang. Okay, yang pertama adalah relay. Yang kedua adalah primer. Dan yang ketiga adalah solenoid. Yang keempat kita ada limit switch. Dan yang kelima adalah phase switch. Di mana kalau nak lebih ringkas, actually switch ni boleh common dalam satu group. Ini switch. Relay ni saya masuk dalam relay lah. Jadi basic konsep sama ni. Sebab tu saya fokus kelima je lah. Nak ringkas mungkin 4 lah. Relay, primer, solenoid and switch. Tapi bukan switch yang kata ada conventional switch ataupun bukan manual switch, tapi is automatic switch. Itu beza dia. And you can aware. Okay. Hopefully you clear. Okay, kita tekan. Okay. Jadi untuk mula masa kita sudah masuk pada first component iaitu relay. Ini first component kita dan dia adalah inilah basic ataupun main structure lah, basic structure lah. Basic structure for PLC. Konsep dia, you faham relay, nanti kita boleh go through atau kita boleh pergi kepada PLC. Itu konsep dia lah. Okay, nama relay. Dia relay bukan delay. Nanti Google pula. Relay bukan delay. Dan fungsi dia bukan nak delay kan. No. Relay ni nama relay. So dia adalah electrical switch. Nampak? Sini dia ada sebuah switch. Sebab tu tujuan kita adalah control. Maksud dia 1, 2, 3, 4, 5 ni. Main dia adalah untuk control. Control So nak control apa? Di sini nak control sama ada on atau off. This electrical switch that open and close under the electromechanism condition. Okey, kat sini yang you kena aware lah. You dah belajar masa fizik. Current lah. Dah belajar juga fizik masa sem 1, sem 2 saya letak. Sem 2 kita belajar. Di mana ada satu hukum. Iaitu hukum FBI. Masih ingat lah. Hukum tangan kanan. Ya. Dan ini, so FBI. So maksud dia ni dia punya direction. So di mana ni FBI. So maksud dia apa? Saya tak adalah nak strictly fokus apa dia punya theoretical tentang FBI. Tapi kita ambil dia punya konsep lah. Okey, konsep ni mudah. Apa konsep dia? Bila ada dua komponen atau bila wujudnya dua komponen, contoh F dengan B. Bila wujudnya F dengan B, automatik akan terhasil. Maka komponen satu lagi akan terhasil. Ini hukum dia lah. So, bila ada F, bila ada B, confirm akan I terhasil. Satu.
Contoh yang kedua, bila ada F, bila ada I, confirm B akan terhasil. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila ada I, bila ada B, confirm F akan terhasil. Jadi konsep ni sama juga dengan motor. Motor apa yang dia, apa parameter yang dia digunakan? Apa parameter digunakan dan apa parameter yang dihasilkan? Ini yang dia gunakan, ini yang dihasilkan. Boleh seorang? Kalau motor-motor. Ada? Senyap ke? Tu. Ada lagi tak semua tu? Hujung talian. Senyap ni. Ada je. Ada. Tak tahu yang jawab apa? Saya rasa kan motor dihasilkan tenaga elektrik. Okey, motor menghasilkan tenaga elektrik. Okey, Tenaga elektrik. kurang tepat lah. Okey, sebelah sini. Benda yang boleh nampak. Okey, motor last sekali apa dia punya output? Dia bergerak, betul? Dia bergerak. Betul. So dia bergerak, dia hasilkan force. Dia hasilkan force. Tapi apa yang dia ada? Confirm dia ada magnet. Sebab tu dalam motor ada magnet. Dengan dia ada current. Sebab tu ada supply, power supply. Maksud dia apa? Kita supply current, magnet kekal memang ada, ataupun dia pakai dua lah. Sama ada dia pakai temporary magnet ataupun dia pakai permanent magnet. Magnet kekal tu yang magnet yang apa? Kalau beli motor Tamiya tu ada magnet kat tepi warna hitam. Tu magnet kekal. Kalau temporary tu ni sebut pasal magnet pula. Kalau magnet ni ada dua, permanent magnet dengan temporary magnet. Kalau permanent magnet ni memang yang tu lah batang macam bentuk macam ni. Kalau kita jumpa. Kalau temporary ni yang sementara. Sementara ni kalau kita tak supply voltage, dia tak akan ada magnet. Dan selalunya temporary magnet selalunya ada coil. Selalunya. Tu yang saya bawa basic, kita tengok macam mana daripada from theory. Macam ni dia boleh come out dengan satu device. So benda ni berguna, sebab esok insyaAllah saya doakan mungkin ada salah seorang dari kamu ni boleh generate satu device lain dia. Wallahualam. Based on concept fizik ni dia belajar. So fizik dengan engineering you tak boleh pisahkan. Cuba kaitkan. From theory, you boleh come out dengan the new technology. Ni contoh lah. So saya suka macam tu. Supaya you tak mati sini. Orang kata tak ada lah you belajar kat sekolah tu mati kat tu. Tak. Ada dia punya connection. Cuma sama ada nampak tak nampak nak kaitkan. Itu motor kita tak nak pergi jauh. Sebab semalam pun bila saya cerita panjang tak banyak slide saya boleh masuk. Sebab saya cerita one ada 70 lebih slide. Banyak tau. Kan mati saya nak mengejar. Okey, itu motor. Tapi kalau relay, relay sebab dia itu sebab kita ambil ayat ni electromagnetism. So bila sebut electromagnetism memang hukum ni lah dipakai ni. Bila sebut electromagnetism, bila sebut electromagnetism, inilah hukum yang dipakai. So itu motor. Untuk relay same concept. Tapi apa yang dia guna dan apa pula yang dihasilkan. Nak mudah, secara mudah saya cakap sama je konsep. Dia guna sama motor. Jadi dia ada magnet B dan dia ada current dan hasilnya force. Sama juga. Nampak? Konsep dia macam sama. Cuma beza dia apa? Kalau motor
force yang terasa adalah dalam bentuk rotary. Pusing kan, motor buat pusing. Kalau relay, dia punya force yang terasa sama ada push ataupun pull. Ikutlah. Ataupun ke sini pun boleh. Ikut aplikasi. So relay ni itu je. Okay. Itu paling penting. Cuma apa yang saya nak cakap, in term of structure, structure relay yang you boleh nampak, kita ada armature, kita ada spring, kita ada coil, nampak? Saya dah kata tadi, bila sebut term temporary magnet, confirm ada magnet. So ini adalah B je. So coil dah nampak. So and then kita ada contact. Kalau you perasan armature dan contact ni lah untuk current dia. Okay, ini dia punya ni lah. Dan actually lebih spesifik bukan sekat contact, saya namakan sebagai electrical contact. Electrical contact. Okay, tu dia punya structure. Lebih nampak macam ni lah. Okay, ni dia punya structure yang nampak. Ini dah dia punya magnet. D dia. Ataupun ini adalah spesifik saya cakap temporary magnet. So dalam temporary magnet ni dah hukum tangan kanan macam ni lah. Bila current, kalau kita ingat lah, current contoh saya current daripada sini, so arah magnet ke sana. So betul lah ke sana. Contoh current, tapi kalau current ni, kalau current daripada sini, kalau current daripada sini, so terbalik lah. So current daripada sini, jap. Dia macam ni kan? Dia macam ni, dia macam ni. So tengok, kalau tengok sini kita nampak current yang ni lah. Sebab dia punya force kat sana. Dia tarik. Okay. So bila ditarik, ni akan kata bila ni ada attraction antara ion dengan magnetic flux, dia akan closely rapat. So emitter ni, ni macam fix. So ni akan tertolak. Macam ni lah bila dah setelah ditarik. Macam tu lah. Bergerak. So ni asalnya dia touching kat sini, dia akan touching macam ni. Touching macam tu lah. So ini pula akan terbuka. Tu dia punya ni. Dia punya part lah. Okay. Dan ini dia punya structure. Ini adalah dia punya simbol. So untuk simbol ini coil. Dan ini adalah bahagian electrical contact yang saya cakap tadi. So contact ni saya cakap ni, mana yang keempat. Coil dah ada, spring. Spring kat sini, mana spring lah. Tengoklah, saya pun tak sure, saya cakap sini spring. The next, armature ni lah, armature dia. Okay, untuk dekat contact dia tak ada common. Kita ada naturally close dan naturally open. Normally close ataupun naturally close. Normally close maksudnya secara default memang dia contact antara ni dengan common. Dia memang contact. Macam ni lah. Ni normally close. Memang dia akan touching. Memang touching. Antara common dengan normally close, dia akan sentuh. Normally open dia akan bersentuh, tapi bila coil generate dia akan bertukar. Itu maksud dia lah. Maksud dia bila kita supply current, ada magnet, dia akan tarik emitter ni. So daripada normally close dia akan pergi kepada normally open. So normally close pula yang akan off, normally open yang akan on. Okay, itu secara mudahnya lah. Dekat lab yang biasa kita jumpa lah bentuk macam ni. Model biru ni biasa. Ini digunakan untuk electronic project. So dekat industri banyak bentuk lagi lah. So selalunya yang macam ni bentuk ni murah ya. Ini kecil, tak besar. So tak ada besar sangat. So kita ada beberapa pecahan lah. Dan relay ni ada dua main part. Kalau you boleh tengok satu bahagian ni yang ada coil,
Satu lagi bahagian yang ada critical contact. So kita akan tengok next. Okay. So relay why? Kenapa digunakan? Tu yalah, you buat sesuatu mesti ada benda yang diselesaikan ataupun di-solvekan. Okay. Tu yang you yang kena aware lah. Apa-apa teknologi actually kita provide solution. Apa-apa technical ataupun apa-apa kita device internet yang kita produce, actually dia kena provide solution to the man lah. Sama juga macam relay. So apa? Relay ni apa solution yang dia bukakan? First, they control large current voltage with small electrical signal. Okay. Ditanya ke apa tu? Okay. So tu yang part yang you kena boleh ni lah. Boleh tengok. Sir, Yes. sir. Nak tanya. Okay. Nota ni ada share dekat author ke? Belum. Memang belum. Belum Memang belum. Okay, sir. Memang belum Terima kasih. Okay, memang belum. Tu kata minggu ni walaupun dalam minggu kedua pendaftaran rakan-rakan anda masih belum selesai. Saya mengambilkan baki-baki kerja saya sebagai ajar waktu lah. So untuk kelas agak tertinggal sikit. Saya memang tak sebab balik apa-apa lah. Benda saya upload. Memang untuk first week ni you dengar dulu dan you catat dalam nota kosong lah. Kalau saya lebih suka tu waktu kelas ada satu kata tempat ruang kosong untuk saya contoh-contoh. Okay. Nanti saya akan share lah. Bahawa saya memang saya tak sempat share. Jadi memang okay. Jadi untuk relay ni apa dia provide, kita pisahkan lah. Tadi saya cakap tadi dia ada dua komponen, atas dengan bawah. So ini yang belah coil, yang ni belah elektronik. Okay, dia ada nama dia. Bahawa saya namakan ni A, ni B. So kalau you perasan, maksud dia apa? Kita boleh control load besar. Maksudnya control large current. Contoh ni, pump ni dia memerlukan 240 volt AC. 240 volt AC maksud dia high voltage. Tapi kalau kita letak switch biasa, letak switch kat sini, contoh saya letak switch biasa, kita sambung macam ni. So user akan kata directly connected pada nampak circuit 240 volt ni direct. So in terms of safety sangat tak selamat. So dia in case kalau ada bocor sini, daripada sini dia direct pada user, user bayanglah. Benda tu boleh berlaku. Boleh berlaku in case ada kemalangan. So apa yang relay buat, dia split. Ada two different source. Okay, ni high voltage dan sebelah kiri ni low voltage. 620 volt. So apa user kat sini. User control kat sini lah. Ni user. So dia buka sini pak, dia switch on, bateri ni bateri lah. 12 volt dia akan supply voltage yang current pada coil akan generate, dia akan tarik contact mount. So ini adalah AC volt. So maksud apa? Bila sebut relay, confirm akan ada two different power source. Tolong pegang, tolong tanam dalam kepala. Bila sebut relay, confirm akan ada two different power source. Satu yang belah A, satu belah B. Dan selalunya memang two different. Kalau sama, contoh ni saya buat 6 volt, ini pun saya buat 6 volt. Maksudnya ni bukan pump lah, mungkin just LED je ke. Kan contoh. So, buat apa you buat relay but you connect direct kalau sama. Betul, originnya lah. So, kena different. Sama ada ni kecil besar, selalu macam tu lah. Selalu user akan kecil, yang load akan besar. Jarang lah ini besar, ini kecil lah. Macam pelik lah pula. Sebab kat industri, you ingat
relay ni memang apply industry. Apply in industry. Dan you dah tengok pun satu video. Sebelum ni dia BMW, ni Coca-Cola, yang dia dah buat kereta-kereta kan. Dan semuanya bila sebut industri dia libatkan semuanya adalah high voltage device ataupun high voltage bukan device lah, ataupun load. Motor ke, semuanya powerful. 240 volt, 110 volt AC. Mana tak adalah belah-belah volt. Kalau belah volt nak angkat kereta pun tak lepas bang. Sebab tu kita apply dekat industri relay. Sebab dia split, pisahkan antara user dengan load. Itu actually masuk second part, isolation. Itu dia pisahkan of the power use to control the action from the power that must be switched from some action. Okay. Ini maksud saya lah. So in term of safety bagus lah. Sebab kita pisahkan antara the high voltage load dengan low. Itu the main lah. Okay, ini boleh nampak kat mana digunakan. Jadi kita rincang pun, kita dah sebut pun last week. So sebenarnya PLC tu salah. PLC tu dia adalah embedded system lah. Yang you nampak bila minggu lepas ada lebih constant. Beberapa staging, email dia. Kat sini beberapa switch. Kat dalamnya PLC. Kat dalamnya lah ada relay. Itu salah mudahnya lah. So kat mana-mana ni lah. Untuk automation control, factory plans dengan calculate human. Calculate human kalau kat lab contoh nak buat FFP project lah. Project pun boleh. Okay, bagaimana dia berguna? Macam mana dia berfungsi? Okay, when state is applied to the coil, yang paling penting dia coil of wire it become magnetic. So, sebab tu yang paling penting kita ada two part, iaitu part A and part B. So buat masa ni, actually part A, part B ni ada nama dia, tapi buat masa ni kita belum kenal lagi. The next slide boleh. So nak mudahkan pemahaman, saya buat A dengan B dulu. Tapi bila dah masuk dia punya nama tu kita tukar. Okay. So A ni dia punya bahagian coil, ini bahagian ni bahagian elektronik. So macam ni dia berfungsi, dia berfungsi apabila bahagian A, bahagian coil tu kita energize lah. So ni sudah mudahnya. Bila kita ni switch off. So ini bahagian A, maka ini adalah bahagian B. So bahagian A battery contoh saya switch off, dia akan close. So dia akan generate. So coil akan lengkap, dia akan lengkap, coil ni akan hasilkan magnet. So magnet akan tarik armature ni daripada sini pergi ke bawah. So the next circuit akan complete. So load akan on. Mudah saja. Okay, ini contoh animation yang boleh capture. Okay, nampak? Animation. Kita switch on, coil energize. Bila coil energize, dia akan tarik armature. So daripada actually close to actually open lah. Okay, next. Okay, ni nama dia. Apa A? Apa B? Ni dia. So A adalah power circuit, B adalah control circuit. Okay, tu yang kita dah aware. Ni A, so A adalah provide automatic effect, dan kalau B just provide the dry contact. Dry contact ni direct contact lah, secara langsung for the load circuit completion. Okay, mudah je, sebenarnya relay ni mudah. Cuma penerangan ni saya bagi detail supaya boleh nampak lah. Structure tu tak mudah, tak susah sangat pun relay ni. You switch on, ini charge, kalau ini charge, dia tarik armature, lepas tu dia akan complete circuit for the load. So load akan on. Okay, itu saja. Saya kata tadi lah, bila sebut relay, tanda dalam kepala confirm ada two different power source. So ni satu, ni dua. Confirm ada dua. Kalau ada satu, sama ada you salah pasang ataupun you salah faham. Itu je. Okay. Okay, ni in term of kalau dekat industri lah. Kalau dekat industri ni labeling yang selalu digunakan
Yang you kena faham lah. Atau bila nak connect mana common, mana NO, mana NC, mana coil. Itu yang you kena aware. Contoh macam ni, dia dah cakap power lead from switch 86. Ini 86, so ni dah power circuit. 85 ground for relay, ini grounded for relay. Okey, 30 power lead from battery, macam 87. Ada power lead from relay. Okey, kita tengok dia punya part. Kalau power lead from battery ni maksud dia direct dari battery lah. Maksud dia apa yang boleh nampak, ni adalah untuk power circuit. Manakala ni adalah untuk control circuit. Sebab ni adalah matlamatnya daripada sini nak pergi pada load. Ni dia punya ni lah. So ni dia punya ammeter. Macam tu. So ni adalah power circuit. Power circuit ni ada coil kat sini lah. Ada coil kat sini. Dia akan sambung kat sini lah. So switch on, energize, dia akan tarik, tolak. Okey. Okey, ni jenis relay. Okay, jenis relay, sebut jenis relay. First, but hopefully you tak confused. Sebab kita akan berbetul. Yang pertama, type of relay. Ni, type of relay. Yang pertama. Yang kedua, kita ada juga bilang. Oh sorry, type of relay memang satu relay. Nanti bila pergi pada timer, buat ni jenis berbeza. Okey, ni type of relay. Tapi sebab type of satu je. Untuk timer buat ada dua. Type of timer dengan type contact of timer. Untuk relay memang satu. Okay, type of relay. Kita belajar 1, 2, 3, 4. Okay, 4 ni hanya untuk guidance saja. Panduan, maksud dia apa? Dekat luar tu mungkin lebih ada je yang selain jenis-jenis ni. Dia faham? Yang kita belajar ini single pole, single through, single pole, double through, double pole, single through dengan double pole, double through. Yang benda ni, okay, kalau you perasan istilah yang dia main ada dua je. Ada dua istilah yang you kena alert. Yang pertama pole ataupun kutub, yang kedua through ataupun laluan dia. Pole, through. Pole, through. Sorry. Pole, through. Pole, through. Okey. Kenapa saya ada dua istilah ni? Sebab nak mudah faham. Bagaimana dia namakan single pole dan bagaimana dia namakan double pole. Okey, ni saya nak ringkaskan kefahaman supaya all jelas dan tak confuse. Bila sebut pole, dia refer pada, kalau you boleh perasan lah, bilangan common. C. Sebut pole, dia akan refer pada bilangan common. Selalu ni bilangan common ni selalu dia memang armature direct contact. Ni armature, dia sentuh dengan ni adalah common. Ni pula nampak, yang dia akan you boleh nampak direct. Kalau maksudnya kalau bulat, you boleh perasan kalau into of symbol bulat, bila bulat tengah ni terus keluar. Tapi kalau NO, NC, dia touching macam ni tepi. Hopefully dia boleh, kalau touching macam ni macam ni tepi. Kalau ni adalah NC, ni NO, ni NO. Pembukaan open, ni NO. Ni bersama, ini NO,
ini NC, ini NO, ini NC. Okey, bilangan common. Okey, ini single pole. Ni lepas saya nampak, ini satu betul, sebab tu single. Bawah ni pun betul, ada satu saja, sebab tu single. Beginilah, double, betul, ada dua. Satu, dua. Lepas tu dia panggil double. Ni pula double pole, betul, satu, dua. Okey, boleh faham? Ni saya memudahkan kefahaman anda lah. Boleh ya? Boleh sir. Okey, Single throw dengan double throw tu. sorry tak dengar. Apa beza single throw dengan double throw? Okey, sekejap. Belum masuk dulu. Okey, baru pergi pole ni. Okey, tu pula. Mute dulu. Mute dulu. Okey, thank you. Okey, tu pula. Dia tengok apa? Dia tengok bilangan. Kata bilangan komen ni bilangan laluan. Laluan selepas komen. Mudah kata, kalau ada N O saja, dia panggil single throw. Tapi kalau ada N O dan N C, dia akan panggil double throw. Kita check balik, betul tak? Single throw, betul? N O saja, betul? N O saja. Single throw lagi, ini single throw, betul tak? N O saja, betul? N O saja. Tapi bila double throw, N O ada, N C ada. N O ada, N C. Betul? So, you pegang saja formula ni. Typing balik. Maksud dia apa? Esok, kalau you jumpa dekat site, you jumpa satu relay macam ni. Contoh je ni. Mak. Ini contoh. Maksudnya kita ada ni in1, B1, B1, situ. Okay. Ini A, ini B. Nampak? Ni dah ada tiga ni. Sebab saya kata ini yang guidance saja. Kat sini you nampak. Kat sini kita namakan relay ni sebagai triple pole double throw. Sebab ada tiga command. Satu, dua, tiga. Dan setiap command tu ada dua laluan. Dan single So true memang akan double atau single saja. Tapi pole boleh banyak. Okay, hopefully clear kot. Okay, boleh? Boleh kot. Nanti kita cuba dulu. Ni contoh. Ada nak cuba? Ni jenis apa? Ni jenis single pole double throw je. Ya, betul. Tepat sekali. Dah dapat tu? You pegang konsep tu settle. Luar soalan banyak-banyak pole pun you sama boleh jawab. Tapi tak ada. Kita ada cakap single, double, triple. Bila 4 tu sebut 4 pole lah sebut lah. Kalau 5 pole lah. Pole lah. Senang, tu saja. Yang penting through memang maksimum hanya ada 2 saja. Sama ada NO atau NC. Okey, tu sangat mudah ya. Okey, untuk kita apa ni, untuk kata dari untuk kita realize what that identify what the real practice dekat industri. Okey, ada beberapa part yang you kena aware lah. Yang pertama adalah kita punya rating dengan configuration. Mudah kata yang spec, dia punya spec. Nak beli kereta pun kita tahu spec. Berapa tayar, berapa cc, berapa consumption fuel dia, berapa. Sebab lampu tu tak perlu tanya lah berapa lampu kan, tu standard. Ni yang memang berapa dia punya apa. Ni saya bawa mudah, saya mudah kereta lah. Sebab kereta insyaAllah semua tahu. Parents semua pakai kereta insyaAllah lah. Okay, jadi sebelum kita tengok lebih jauh, dekat industri ada beberapa part lah. Dan macam gambar-gambar bawah ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni contoh-contoh hilir yang boleh jumpa dekat industri.
gambar awal tadi tu warna biru tu, tu gambar yang biasa. Itu problem relay yang biasa kita guna kat lab. Dekat lab saja. Tapi dekat industri saya rasa tak pernah jumpa lagi sekecil tu. Sebab dia hanya belum dah sebut. Ni kod. Itu yang you kena aware lah. Okay, boleh? Jadi all relay can be used with DC and AC coil. Okay. Kita tengok pada spek. Sama ada coil tu dia generate magnet sama ada AC atau DC. Dua-dua boleh. So you kena tengok spek lah. Kalau AC tak ada masalah lah, you sambung pada direct pada AC. Sebab selalunya AC dia punya spek lebih tinggi dan kita tak ada masalah terbalik berapa antara coil tu. Tapi kalau DC you kena aware berapa dia punya satu polarity lah, mana yang nak masuk positif terminal, ada satu yang nak masuk ground. So you kena aware. Okay, yang kedua, the coil does not have to work on the same voltage. Setiap relay ada different spec. Ada coil just 12 volt. Ada coil 24 volt. Ada coil mungkin 110 volt AC pun ada juga. Ini yang contoh ketiga ni lah. Ini kebiasaan. Tengok spek lah. Tengok spek. Saya rasa kat sini memang nak baca tak nampak. Saya pun tak nampak ni. Contoh yang kita boleh nampak ni lah. Ni memang nampak je lah kan. Okay, apa yang nampak? Ini untuk power circuit. Klik ni untuk control circuit. Okay, untuk power circuit nampak 10A. 10A sama. Nampak 30 watt DC. Nampak ini, nampak 30 DC dengan 10A. Ni maksudnya apa? Power generate. Dia punya power antara 28 hingga 30 watt DC. Maknanya kalau untuk control circuit, dia punya range yang dia boleh kata mampu tahan ialah from 125 hingga 250. Maksud 250 volt AC ni adalah maksimum lita tu boleh mampu tahan. Kalau awak pergi sumbat lebih dari tu mungkin ada terbakar, meletup. Okay. Ni M ni maksud dia current berapa yang dia tahan. Berapa tahanan yang dia. Kita contohlah saya boleh check. Okay, tu maksud dia apa? Untuk in term of rating and configuration, you tahu yang pertama in term of coil kita boleh generate AC atau DC. Yang kedua, setiap coil dia tak sama spek generate. Yang ketiga, itu yang kebiasaan lah waktu untuk AC dengan DC sama ada by 12 volt, 24 ataupun 110 volt AC. Ini kebiasaannya. Kebiasaannya. Orang kata normally coil 12 volt, 24 ataupun 10. Macam tadi spek yang saya tunjuk tadi pun 30 hingga 25. So dalam 24 lah. Okey, sebelum beli relay you kena tahulah apa part yang you kena aware supaya tak silap. Kalau spek lain, beli lain. Yang pertama voltage and current. Berapa voltage and current? Untuk emitter tu bergerak move daripada NC ke NO, kita tahu lah. Dan berapa maksimum. Lebih mungkin meletup. Lepas tu number of emitter. Okay, selalunya 1 atau 1. Berapa banyak emitter? Okay, emitter ni tengok relay lah. Contoh macam ni. Satu saja emitter. Macam ni ada 2. 1, 2. 2 emitter. 2 emitter. Okay. Yang ketiga number of contact of the emitter. Ni memang sama ada 1 ataupun ada 2. Sorry. NC.
NO atau NC saja. Yang ketiga, whether the contact is okay. Kat sini, please orang kata tengok. Ada relay, default dia memang kontak dia macam ni, yang tadi ya. Maksud dia NO tak ada. Sorry, NC tak ada. NC tak ada. Tu juga tengok. Dan kadang-kadang ada juga dia apa ni, provide dia punya relay macam ni. NO yang tak ada. So tengok pada spek. Macam ni confirm lah single pole, single true. Tapi spek dia lain-lain ni. Satu, saya boleh kata active high. Bila kita on, kita beri one input voltage, dia akan close, so load akan on. Ni saya boleh kata active high. Manakala yang ni saya boleh kata sebagai active low. Maksud dia in default tak buat apa-apa, dia terus on. Tapi bila saya apa ni, saya connect to the battery kat sini, so dia akan generate, dia akan tolak, so dia akan jadi terbuka lah, so dia panggil active low. So nak kena tahu lah, tengok jangan main beli je walaupun relay tu murah. Okay, ni contoh, ni betul-betul contoh apa ni, relay yang ada kat industri lah. So ni nampak dia punya ni yang 5M, dia punya power circuit dia dalam 28 volt DC. Manakala untuk dia punya apa, control circuit dia boleh tampung sampai 120 volt AC. Dia kena awal. Okay, tu paling empat lah yang dia kena awal. Dan ini dia punya simbol. Okay, ni adalah dia punya coil dia. Okay, memang kat industri kadang secara mudah dia gambarkan macam ni, ataupun dia ada certain relay dia buat simbol macam ni. Ada juga. So tengok developer punya macam mana dia buat lah. Okay. Okay. Ini dia punya coil, dan ini ada dia punya common. Sebab common memang common, apa contoh dia common sebab emitter connect kat mana. So kalau emitter connect kat ni, ni common. So ni common, ni common, ni common. So ni adalah macam open, tak terbuka, tak touching. Ni open, ni open, ni pun open. Dan ni adalah NC. Sebab memang touching, close antara emitter dengan dia. Sebab tu dia panggil NC close. Dia close, ni close. Okay, first, sebelum kita jauh, apa nama untuk relay? What type of the relay this relay? Berapa pole, berapa true? Single pole double true. Single pole. Single pole double true. Single ke? Ada 1, 2, 3, 4. Betul? Ada 4. I nak bagi macam mana saya? Yeah. 4 pole. Yes, 4 pole. 4 pole double true. Double true. Yes. True dia tetap. True dia tetap double je. Sorry, tak dengar. Retro ke? Sorry, betul-betul. Apa? Tak Kan ada 8. Jadi 8. retro. True dia ada 8 ke memang double memang true 2? juga je? Tak. Juga kan, true ni ikut satu komen tu. Dia akan selaras. Oh. Tapi pole dia ikut semua rasa? Yes. Pole ikut bilangan pole semua. True memang dia tak boleh macam ni. Relay ni dia mustahil macam ni. Dia simple. Ini C1, ini C2. Okay, dia mustahil dalam satu relay. Kat sini ada N.
NO, ini ada NC, tapi kat sini ada NO saja. Dia kena selaras. Tak boleh macam ni. Jarang lah ada tak pernah ada reaksi. Dia kalau ada NO ada NC satu common, semua mesti ada. Kalau tak ada, semua tak ada. Faham Faham Ustaz. Bagus juga soalan tu. Kadang sebab bila tak tanya, sebab saya dah faham. Kita tak tahu apa yang tak faham. Bagus juga soalan. Okay, cantik. Maksudnya apa? Dalam relay ni, boleh nampak lah. Kita ada berapa kaki ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 14 kaki kat bawah ni. Mudah kata macam ni lah. Yang boleh nampak, rupa yang awal tadi abang nampak. Dan ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 je kan? Ada 5 kaki je kan? Betul? 5 kaki simple lah sebab ni 1. Dia akan lebar lah. Contoh ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Okay, settle. Tapi untuk ni kat industri, tu saya kata yang mula biru tu kat lab je. Kat industri jarang lah, ada 5 saja. Dia kena pandai. Sebab tu kat industri, macam ni lah. Ni contoh industri. Dia kena pandai baca. So maksudnya apa? Yang mana nak connect kat common, yang mana nak connect dekat home, yang mana nak connect kat sini. So tengok. Maksudnya apa? Satu relay ni boleh kontrol serentak. Kalau contoh yang ada 4, 1, 2, 3, 4, boleh ada 4 different load. Boleh on serentak. Tu bagus ni lah. Okay. Hopefully you clear lah. Saya dah terangkan jenis dengan dia punya kaki. Pin. Kaki. So lab ni adalah ini melambang kaki dengan kaki dia. Okay. Bila lagi relay ni sejam ni. Okay, ni kebaikan ni lah. Advantage kebaikan bagi sebuah relay. Okay. Memang relay first kita pergi tengok kebaikan dulu sebelum kita tengok pada keburukan. First relay operation can be seen. Bukan boleh tengok. Kalau bentuk macam ni duduk sinar, dia boleh nampak dia punya ammeter. Boleh nampak. Macam ni lah. Nampak? Kita nampak pergerakan ni. Okay. Tapi kalau dekat macam ni. Dia duduk sinar ni kan? Ni duduk sinar, ni pergi sinar. So memang boleh nampak. Tapi kalau macam ni solid, ini kita boleh dengar. Dengar lah. Kontak tu kita boleh dengar. Lepas tu bagus ni kita boleh dia okey atau tidak, sudah mudah. Dan rosak ke tak? Kita on, kita bagi power supply dekat coil. Kalau tak bunyi, ini one no anything happen, senyap ni. Maksud kita faham lah. Dia ambil relay tu capak kat sampah. Relay kalau rosak buang ni. Normally has multiple, nampak? And multiple contact arrangement. Betul lah, saya dah tunjuk. Jadi ni contoh. Ada 4 pole and double through. Dan dia adalah paling murah. Kalau dekat lab, kurang kot, RM1, RM2 macam tu lah. Saya ingat dah lama tak pergi beli. Saya beli guna kat lab ni. Bagi cuma. Memang jarang saya beli. Last beli pun masa belajar kot sebab buat projek. Dan lepas tu saya mengajar pun guna apa yang ada kat lab ni. Murah lah. Kalau sangat murah. Kalau kat industri pun, kalau sebesar ni pun tak boleh dah 400. Murah dan paling penting extreme dia boleh kata beroperasi dalam cuaca yang agak ekstrim, panas, sejuk, tak ada isu. Itu dia punya kebaikan. Compare dengan Arduino, kalau keadaannya ekstrim, khususnya kita panas, dia akan boleh rosak Arduino. Apa keburukannya? Okay, first contact. Dia pakai contact. Maksudnya ada physical contact. Bila ada physical contact, ialah daripada amateur kepada NO dengan NC. Tok tak. So
Ingat benda yang bentuk fizikal, apa-apa physical item bila kita selalu touch ataupun bergeser, apa yang akan berlaku terhadap material tu? Haus. Yes, itu the main lah. Dia akan haus. Itu keburukan dia, tapi selalunya mungkin jutaan ataupun ribuan penggunaan. Ni dia dah sebut kat sini. 1 to 3 million cycle mungkin. Tapi tak nak kira, kita tak ada nak kira. Yang penting bila you dengar tak bunyi, bila kita supply power pada coil, dia senyap dia. Lepas tu bila you check dengan multimeter, connection dia memang tak ada, boleh buang. Yang ni contact bounce, maksud dia asalnya sepatutnya macam ni. Tapi mungkin bila dia dah kita energize coil, dia jadi macam ni. Kemungkinan. Dia bounce, dia tak pergi pump, tapi dia terangkat sikit. Dia tak touching. Pun boleh berlaku. Lepas tu short contact life and use a rapid switching application. Ni confirm lah. Bila suasana yang yang agak major proses switching tu. Sebab contoh kat industri, semua proses adalah repeated proses. So, yelah start pada contoh buat kitab ke, buat baju ke, buat baju tak adalah. Buat apa, buat kereta boleh. Buat pin ke, buat semua yang automation semuanya repeat. So, bila berlaku agak contact, dan ni saya dah cakap tadi, ni dia punya speed limit. Speed dia dekat ni lah. Dia punya amateur. Supaya dia nak make sure waktu NC tu dia betul-betul close. Okay, kita dah selesai untuk relay. Sebab semalam masuk sampai tahap 5 bang. Semalam. Hopefully saya dapat kejar lah kot. Tak ataupun sama lah. Okay, saya rasa total untuk relay harap tak ada masalah. Sebab basic, saya cakap, tembok relay you kena pegang, confirm ada 2 different power supply, itu yang pertama. Yang kedua dia ada 2 circuit, iaitu power circuit dengan control circuit. Okay, itu yang paling major lah yang kita tahu. Okay, next kita pergi pada solenoid. Ini adalah second electromechanical control device. Itu solenoid. Okay, solenoid kalau motor dia supply F, dia supply B, supply I, dan sekali dia akan generate F. Solar untuk relay itu sama, supply B tapi dia temporary, supply current dia akan generate force. So untuk solenoid sama juga, B, I, F. Cuma kalau ni rotary, ini sama ada push pull, spring tu lah, emitter dia sama ada atas bawah macam tu je. Kalau solenoid ni dia memang vertical atau dia vertically menegak, dia ke atas ke bawah, yang mudahnya lah. Okay, konsep sama, saya dah highlight kat sini. To convert electrical energy into a mechanical motion. Okay, itu paling yang kita aware lah. So electrical energy is to mainly cause mechanical movement. Sama lah, sebab tu force. Dia memang mechanical movement. So ada 2, sama ada DC atau AC. So sama lah sebab dia konsep sama macam relay. So dia ada coil juga. So coil tu sama ada, dia boleh DC coil ataupun AC. Atau dia sama. Cuma penggunaan jadi berbeza. So nak use to electric brake or clutch mechanism, hydraulic valve, steam valve, atau yang any device that require push pull motion. Sebab tu saya kata ni, dia memang push pull motion. Mudah kata, benda paling mudah lock kereta. Sebab lock kereta kan, atas bawah kan. Itu contoh lah. Dia push atas, maksud dia tak unlock ataupun ke bawah, lock. Contoh.
Okay, ni bentuk dia. Nampak? Nampak. Dari fizikal pun dia pun boleh nampak dia punya coil. So ini dah kata dalam dia punya casing dia. So inilah dia punya plunger dia yang akan push pull on top. Okay. Dan inilah basic operation dia. Nampak? Dia ada 3 komponen. Frame dia. Dia ada plunger. Ni dia punya part macam silinder. Dia ada coil. Ni coil. Untuk generate lah. Ni coil. Okay. So electromagnetic cause dia belanja to either move. Bila dia on, macam ni you dapat spring. Spring ni memang akan menolak keluar. Boleh faham? Spring memang tolak keluar. Maksud apa? Bila kita tak energize, tak ada current, belanja ni confirm akan keluar. So default dia. Bila kita on, dia akan tarik belanja ni, so dia akan ke dalam. So dia akan menyebabkan opening or closing of circuit. So tengok pada ni lah. Okay, ni contoh basic operation of solenoid. Boleh nampak. Okay, ni spring kita. Spring. Kita pergi naik. Dan ni adalah piston dia. Spring. So ini adalah dia punya coil. Jadi coil ni melingkar benda ni. So tengah-tengahnya ada benda ni. So kita selaraskan kepada coil lah. Sama dengan on turn off ikut pada coil. Ni contoh pada valve. Okay, ni contoh pada hydraulic air valve. Ni contoh kita nak on off kan aliran air tu macam ni lah. Bila energize dia akan terbuka. Bila off dia akan tolak, dia akan off. Yang mudahnya lah. Cut off dia akan block. Totally lah benda ni. Contoh. Ni yang saya kata dekat kereta. Ni memang betul dalam kereta. Ni sistem dia. Nampak? Ni unlock, lock. Unlock, lock. Okay. Sama konsep dia. So tengok pada kita punya ni part. Okay. Ini adalah application untuk valve. Ni untuk solenoid valve. Sama macam tadi. Solenoid valve. So solenoid valve macam ni lah. Solenoid valve. Dalam belakang sebelah lah. Dia potong tengah-tengah. Nampak lah. So apa yang dia cuba control. Nampak. Ni laluan inlet. Ni outlet. So you boleh nampak Okay, ni adalah solenoid application. You dah tengok SIM. SIM itu. So, kat mana solenoid apply ni? Ini coil dia. Okay, ni dia punya plunger. Plunger ni lah. So, plunger ni yang akan tolak. Kalau nampak, ni ada 2 kotak. Ni kotak A. Ni kotak B. Okay, A dengan B. Okay, ni spring. Spring ni apa? Dia akan nolak. So, kalau tak ada, dia akan nolak. Dia nolak kedudukan kinematik punya line ni. Ni kita punya gas. Pump dia masuk. B punya option, dia punya laluan dia block. Maksud dia stop lah. In default macam tu. Yang ni pula spring dekat apa ni silinder, dia akan tolak juga. So, ni akan full retract. Gunakan ke dalam lah. Sebab ni spring, dia akan tolak spring. So air ni akan keluar, pergi sini, mengalir ke sini, terus keluar. So gas memang boleh keluar lepas macam tu je. Sebab kita memang just guna gas biasa. So tak ada apa-apa tangki. Okay, bila kita ini bila switch off. Bila kita switch on, dia akan contact. So coil akan energize. Energize dia akan tolak. So bila dia tolak, nampak? Ni kedudukan A saja. Ni kedudukan B. Okay, laluan dia. Okay, ni kekal. Inlet ni memang maintain. So, tadi kat sini. Dia stop. Tapi bila kita tolak ni, dia dah bergalih. So, laluan ni akan terbuka, dia akan pergi. Angin, sini, dia akan tolak balik. Ada mesin dia. So, sehingga akan
full extend. Ni full retract, ni full extend. Okay, ni nampak mudahnya. Saya dah terangkan detail. Solenoid. Okay, sebut solenoid ada beberapa part yang you kena aware. Hopefully program membantu anda lah bila nak beli. Tapi untuk projek selalunya tengok nak mudah pergi kat kilang potong. Kita potong. Nak you beli lah yang part-part yang elektronik yang murah kat situ. Ada motor, power window, lock, ni door lock. Itu satu yang mudah lah. Okay, the size of electrical load to move. Sebab kita ada plunger kat sini. So, plunger ni akan effect lah. Kalau sini load yang besar sangat, so apa ni, solenoid tu tak mampu untuk menggerakkan plunger. Part yang kita aware. So, dia tengok berapa size mechanical load to move. Tengok berapa beban kat sini. Berapa beban, kita tahulah sebelum kita beli. Yang kedua, stroke distance. Ni stroke dia. Berapa panjang? Sebab kadang-kadang dia dah full extend pun tak touching lagi pada apa yang kita nak. Tu tak kena lah. So, berapa panjang tu you kena ambil kira juga. Yang ketiga, environment of operation. Okay, kat mana? Apa ni? You nak gunakan kereta ke ruang tertutup, ruang terbuka, ruang berair atau ruang berudara lembab. Tu kita tengok. Sebab benda tu akan jadi isu lah. Pada spek, khususnya pada dia punya coil. Okay, operation. Next adalah type of electrical connection. Tengok tadi lah. Type of electrical connection. Sebab tengok, kalau solenoid itu DC, make sure you connect pada DC power supply. Kalau AC, AC lah. So ni paling, and the last voltage and the type of current. Sama lah. Okay. Okay, itu selesai untuk solenoid. Okay, solenoid. So saya rasa solenoid, antara solenoid dengan relay tak ada banyak beza. Saya rasa untuk bahagian power circuit, relay dengan solenoid adalah sama. Ni saya cerita kat power circuit dia. Tapi untuk kat control circuit, relay hanya menggerakkan ammeter saja. Manakala solenoid dia punya gerakan adalah lancip. So, kita kena aware lah. Okay, so nampak perbezaan antara relay dengan solenoid. Okay, next. So, kita masuk pada timer. Okay, timer. Ini salah satu part yang kita gunakanlah kat industri. Sebab setiap sistem dia ada allocation masa yang diberikan. Seperti masa yang kita nak. So, tengok pada jenis dan ruang yang kita nak. Okay. Jadi untuk timer, kalau tengok secara mudah yang saya boleh terangkan sebelum kita pergi jauh. Yang paling penting sebab timer dia adalah delay action. Okay, delay action. Itu yang first kita mula. Maksudnya dia akan mendelaykan apa? Kita akan tengok lepas ni. Okay, sebelum kita tengok go through detail, saya nak take file dulu. Kumpulan you malam tu saya take file. So saya take file. Masuk timer. Sebab timer kalau dapat momentum baru cantik lah untuk kita apa ni kenakan. So kita take file dulu.
Okay, kita sambung balik. 12.30 ni, masih nak makan. Okay, sekejap, aku nak share screen lah. Nampak? Okay, first kita tengok pada timer. Okay, timer masih ada kat sana semua? Ni cakap sorang-sorang. Ada, Ustaz, Ada, masih ada. Masih. Ada depan mata lah, cakap sorang-sorang. Tiba-tiba rupanya saya mute. Contohlah, ataupun dah lost contact. Ataupun GM pun dah tutup. Okay, untuk timer, okay, kita dah bagi relay, kita dah bagi solenoid. Next adalah timer. Okay, timer saya, konsep dia, basic konsep dia guna relay sebenarnya. Dan ada certain part ataupun biasa dia gunakan nama timer relay ataupun relay timer. So, you jangan confuse lah. Okay, device that provide related action between the time and event is initiated and the time this event is performed. Okay. Ini biasa digunakan dekat necessary control lah. Timer is in the power control system to delay in action. Betul lah, to start sendiri ataupun to establish schedule periods. Okay, kat situ yang you boleh tengok, kita ada banyak jenis of timer. Sama ada motor driven atau solid. Okay, kat sini kita tengok lah. Okay, first kita tengok pada timer. Kat sini yang saya kata tadi. Untuk timer kita ada dua jenis. Satu type of timer. Yang kedua adalah timing function. Timing function. Or timing function. Maksud dia type of timing function. So type of timer pun ada, type of timing function pun ada. Okay, type of timer kita fokus on mechanical structure. Keluar apa? Manakala timing function ni kita fokus pada dia punya operation. Okay, first kita tengok pada mechanical structure. Okay, type of timer untuk mechanical structure kita ada 4 jenis yang main dia. Okay, first adalah dashboard timer. Ini kaedah lama. Just untuk introduction, you aware lah dashboard timer. Control how rapidly air or liquid in allowed to pass into or out of the container to an orifice opening and the fixed and limited or variable. Okey, penyelarasan dia orang kata berapa second kita nak control movement dia, kita laraskan dia punya opening off, dia punya orifice. Sama ada kalian tu bukaan, kalau tutup buka kita boleh laras. So makin kecil makin lambat, makin besar makin laju. Okay, itu yang you kena aware lah. Itu kaedah sama. Sebab tu dia kata dia gunakan dua medium ataupun dua material lah, iaitu air dengan heat. Ini dashboard dan actually type itu jenis ni dia punya structure agak besar, sebab tu dia jarang digunakan lah. Okay, ini contoh dashboard overload relay. Ada juga ikut konsep lah. Nampak kalau you perasan dia tak lari daripada relay. Sebab tu saya kata tadi ada certain dinamakan timer ni sebab dia tarik timer relay lah. Boleh jangan confuse lah. Okay, ni contoh nampak konsep sama, dia ada NO dengan NC, nampak boleh close contact. Dia ada coil
Lepas tu kat sinilah dia punya bukaan dia. Buka tutup. Itu contoh yang kita nampak lah. Maksud dia kat sini, ini adalah dia punya apa ni, material yang digunakan. Kita kata lah, dia guna sama ada dia guna air ataupun dia guna liquid. So ini dia guna oil. Maksudnya liquid lah. Oil. So maksudnya kadar aliran pergi dan keluar tu tengok pada ni. Ini contoh timer, dashboard overload relay ataupun dashboard overload relay timer. Nampak ni lah. Okay, nampak bentuk pun agak besar dan kurang menarik lah. Oh ni yang dia punya ni lah. Ni dia punya penerangan macam ni diterangkan. So yang saya kata tadi lah, sini dia just based on bukaan pada apa ni, orifice-nya. Dan tengok ni coil yang dihasilkan. So kalau tengok di sini apa yang nampak, ni based on the motor to start. As can flow through the coil, magnetic field is developed around the coil. The strength of the magnet is proportional to the motor current. This magnetic field draws the shaft on the dashboard timer into the coil. The shaft movement is retarded by the fact that the piston must replace for the oil in the container. Okay, air water is normally the motor current is dropped to safe level before the shaft is drawn. Okay, ni kaedah yang agak lama lah. Tapi ni you nampak dia akan generate coil tu ikut apa ni, berapa stepping yang kita buat lah. Supaya contoh kali 5 second, so ni trick shaft dia. So maksud dia apa? Dia punya kadar rotation tu dah fix. Maksud dia dah fix, so kita boleh control lah berapa pusingan yang kita nak, sebab dia punya spec. Kalau berapa second, berapa pusingan. So itu just based on setting lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya ambil 10 minit ya, tak lama. Okay, yang kedua, synchronous clock. Okay, synchronous clock, timer that open and close a circuit depend on the hand of the clock. Ni lah. Ni rasa mungkin ada yang actually ada penggunaan timer je ni, ada lagi. Contoh kalau you punya apa ni, soket plug yang ada timer ni yang besar depan, yang tak ada lah macam ni lah. So kita boleh set bila plug tu nak off. Itu contoh. So kita laras lah apa kita nak. Okay, ini contoh dia punya ni. Tu clock, maksud dia berasaskan jam lah. Jam. Okay, yang ketiga, solid state timer. Okay, solid state timer ni sudah mudah. Time delay required by solid state electronic device. Solid state device ni selalunya macam MOSFET, BJT, contoh lah. Kalau tengok banyak ni, banyak. Sebab tu dia main solid state timer lah. Dan dia berasaskan elektronik lah. Okay. Design a spark in module, nampak? Ni just spark macam tu. That's not, ni paling penting. Bila sebut electronic device, confirm dia akan kalah dengan upstream temperature. Sebab tu dia tak sesuai untuk outside variable usage. Ini penting lah. Ini kena aware. Dan paling penting bila rosak, ini Stockholm memang boleh buang lah. Dia ada solid state timer of delay. Kita tengok. Itu contoh. So kalau you belajar, saya rasa you ada belajar dekat CAD timer 555, di mana kita gunakan dua transistor, dalam lintern. Ingat? Masih ingat? Dia dah belajar kat CAD. Saya rasa last lab. Ada orang lagi ni. Senyap ni. Ada saya. Ada. Okay. Tak ada tadi. Itu contoh lah. Yang you belajar kat CAD Kat CAD kalau ingat timer 555, you guna BJT. Dan lintern pad rasa. Bukan lintern. Apa
apa namanya, yang penting timer 555 memang guna BJT, ada 2 BJT. Lepas tu dia cara connection dia macam ni lah. Ingat saya macam ni, yang ni macam ni. So adalah dia punya ni macam mana saya pun tak ingat lah. Ada sini. Siap. Maksud poin ketiga tu apa? Poin ketiga, not suitable for outside environmental Keempat. keempat. Okey, keempat maksud dia sebab escalator ni maksud dia kita bila sebut elektronik semuanya adalah escalator, maksud dia semuanya dalam satu embedded system dan selalunya melibatkan bateri barang sensitif. So bila dah rosak, contoh ni rosak, takkan you nak pergi dekat lab, you nak panaskan kaki tu, you nak sucking you punya you punya bateri tu. Bateri tu nak tanggal tu nak tu tak ada kerja nak buat macam tu. Mustahil lah. Kalau rosak, mula kata you buat apa? Buang lah. Ganti baru lah. Ganti baru senang. Macam Arduino lah. Arduino Baik kalau lagi. rosak, kalau Arduino rosak, tak ada lah. Kalau ada tu orang rajin lah nak pergi. Kalau Arduino pun sama lah. RM6, RM7 nak dapat. Itu channel lah. Tapi kurang-kurang dengan harga macam tu, kalau nak betulkan tak berbaloi bang. Dia nak cari sebab ingat bila sebut solid state electronic device, dia bukan satu device bang, banyak. Tu yang you kena aware lah. Okay. Yang the last adalah programmable. Bagus soalan tadi, perempuan ada feedback tu, bagus lah. Okay, the last adalah programmable. Nama pun programmable, dia boleh diprogram, diatur cara. Okey, kat sini yang kita akan go through detail tentang timing function yang saya cakap tadi. Okay, sebab bila sebut programmable, dia macam-macam dia. Programmable ni dia ada benda yang kita belajar lah. So contoh nampak, dia dah sebut dah PLC, dia sebut dah. So kat sini dah main sikit-sikit lah PLC. Contoh macam ni lah. Ni pakai timer dia isi cukup 4 second, motor ni stop. Lepas tu conveyor akan jalan. Dia tak bergerak lah. Yang ni animation tak tunjuk. So ni timer ni. Okay, maksudnya motor ni dia akan on based on timer. Dia dah setting 4 second. Hanya 4 second je. Cuma you nampak kebaikan dia, kita tak. Okay, ini adalah open loop. Open loop system. Di mana based on timer saja. Timer 4 second, motor on. So dia ada feedback kan? Tak ada. Dia tak tengok pun. Penuh tak penuh. Contoh terbuang ke, tertumpah ke tak. Hantar kau. Tu orang kata masa kasarnya lah. Okay, boleh? Okay, ini adalah timer function lah. So ada on delay, off delay, one shot. Itu yang ramai yang lepas belajar confuse. So programmable function ni lah. Programmable timer ni. Okay, saya tak nak masuk part ni dulu untuk hari ni. Sebab saya rasa dah cukup tepu untuk hari ni. Banyak benda yang dah dapat ke semua. So ni sebab benda ni penting. So saya masuk next. Sebelum kita berpisah, jangan sebab kita tak ambil lagi kan? Sambung. So kita ni belum ambil lagi, sekejap sambung. Berapa orang sekarang? 42 orang. 41. Asal 41? 41. NE55, betul. Saya tak perasan. Ada benda tadi reflect pada soalan saya ni. NE55 itu adalah timer lah. Kalau orang kata timer ni, kalau faham dia faham sendiri lah. Sebentar ya, sebab saya guna laptop office. Datang office memang guna laptop lah. Kalau kat rumah saya guna PC. Kalau PC ni sedap sikit. Laju sikit lah.
laptop ni dia makan usia sikit lah. Lambat sikit. Ni memang first try. Ni first class saya tu guna laptop. Lama daripada bulan berapa sem lah. Memang saya guna PC saja. PC memang sedap sikit lah. Tambah lah. Lambat tadi. Laptop apa? Apa? Siapa cakap tadi? Laptop apa saya? Ni laptop lama. HP je. Oh, HP. itu. Yang bagi. Sekejap. Tadi ada yang live awal ke? Ada yang live awal ke? Ada yang dah live tu? Nurul Nasrin dah live? Baru nak ambil attending. Semua ikutkan dah dekat ni kan? Mula dekat ni kan? Tak boleh. Boleh nak tengok. Okay, pasal saya isu lah. Nurul Nasrin dah masuk balik ke? Belum? Ya, dah masuk. Mana Last masuk? connection tadi. Kejap saya just tengok secara overall saja. Saya punya ni sebab kejap sambung. Kejap okay, saya dah masuk saya punya sistem. Kejap sambung. Hari ni 1.4. Sini menang kan? Okay, kejap. 11.1. Ya. Okay, kejap ikutkan total. Oh, memang ada 41 pelajar tadi siapa yang live? Apa? Tadi 42 cantik tu. Ada yang live? Ada yang terlihat? Kot. Okay, dah apa? Tadi pun saya tengok 42 orang ikut betul lah. Total pelajar 41. So, saya anggap semua adil lah. Okay, sir. Terima kasih. Okay, itu saja. Tak payah pening kepala-kepala lah. Mau number lah. Kamera dekat saya satu. Betul. Okay, boleh ada soalan? Nanti nota saya cuba tengok lah. Saya minggu depan kot. Saya agak enggak rasa si minggu ni. Petang pada benda. So, hopefully tengok lah macam mana. Mungkin minggu depan kot saya buat. Okay, ada soalan? Ada. Sir, Apa? boleh tolong send balik link grup WhatsApp tak? Sebab ada student belum masuk. Oh, ada yang masuk lagi. Apa tu? Okay. Alright, thank you. Okay, itu saja. Lagi? Okay. Tak ada, sir. Okay, terima kasih. Sama-sama jadi tangguh. Ini kelas yang kita belajar satu masa. Sama-sama, sir. Assalamualaikum, sir. Bye. Nah. Terima kasih, sir. Terima kasih.